Antara paparan menarik hari ini. Disenarai hitam serta-merta jika bersengkokol manipulasi harga gula. Khairi dakwa undi Melayu pecah teruk. PAS dakwa Pulau Pinang jadi Israel kedua. Hadi Awang tuduh Anwar dikelilingi syaitan bisu. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufi Hamdan mahu terus melangkah ke depan atau move on dan menolak pelawaan untuk kembali bersama UMNO buat masa ini. Khairi yang juga bekas ahli Parlimen Rembau berkata mereka harus terus move on kerana keputusan menggantung keahlian atau memecat mereka telah pun dibuat Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tapi saya setuju dengan kenyataan Datuk Seri Hishamuddin dan juga Datuk Maulizan Bujang iaitu bekas Ketua UMNO bahagian Teberau. Dua-dua juga telah dikenakan tindakan disiplin yang mempersoalkan rayuan yang dibuat terhadap yang diminta buat rayuan ni, orang macam saya dengan Syahril. Kita nak merayu apa? Sebab kita tak tahu apa tindakan yang melayakkan kita dipecat dan juga digantung. Tapi alasan dia orang kalau nak tahu you rayu lah. But that's ridiculous. Seperti mana yang Datuk Seri Hishamuddin kata, tak pernah dibawa kepada lembaga disiplin. Ini cerita lama lah. Tak pernah dibawa ke lembaga disiplin, tak ada due process. So kita nak merayu apa? Kita pun tak tahu. So I think we leave it at that. Hishamuddin yang juga ahli Parlimen Sembrong pada Isnin mempersoalkan keikhlasan pelawaan UMNO untuk menerima kembali mana-mana ahlinya yang dikenakan tindakan disiplin, termasuk mereka yang digantung atau dipecat. Bekas Naib Presiden UMNO itu berkata, pelawaan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu tidak masuk akal kerana beliau sendiri tidak tahu punca digantung keahlian. Khairi menegaskan tidak ada asas untuk mereka membuat rayuan kerana seperti yang dimaklumkan Hishamuddin, tindakan penggantungan dan pemecatan tersebut tidak pernah dibawa ke jawatan kuasa disiplin parti berkenaan. Bersetuju dengan kenyataan Khairi, bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufi Hamdan berkata, tindakan tidak menerima pelawaan itu bukanlah menunjukkan mereka ego. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup Salahuddin Ayub berkata, tindakan disenarai hitam serta-merta akan diambil terhadap mana-mana pihak termasuk syarikat, pengilang, pemborong atau peruncit yang didapati bersekongkol memanipulasi harga jualan gula putih bertapis kasar dan halus atau dinamakan gula rakyat yang disubsidi kerajaan. Beliau berkata tiada bertolak ansur dengan pihak yang mengambil kesempatan terhadap usaha kerajaan, malah tindakan tegas terus diambil tanpa kompromi demi menjaga kepentingan rakyat. Salahuddin berkata demikian ketika menggulung pada sesi penjelasan mengenai kelulusan yang diberikan kepada syarikat gula tempatan, MSM Malaysia Holding Berhad dan CSR bagi mengeluarkan gula putih bertapis jernih yang dinamakan sebagai gula jernih untuk pasaran runcit. Ahli Parlimen Pulai itu juga berkata kerajaan tidak berhasrat untuk mengapungkan semula harga gula, namun jika ekonomi pulih, langkah menelitinya sedia dilakukan. Terdahulu ketika menjelaskan perkara itu, Salahuddin berkata, MSM dan CSR dibenarkan untuk mengeluarkan serta memasarkan gula jenis baru itu pada harga jualan runcit yang tidak dikawal oleh kerajaan atau pengampungan harga mengikut pasaran. Pada sesi itu, 5 ahli parlimen meminta penjelasan lanjut selain rata-rata menyatakan kebimbangan bahawa langkah penjualan gula jernih akan menyebabkan berlaku lebih banyak kes pencatutan harga dan menyembunyikan bekalan gula. Perpecahan undi dalam kalangan orang Melayu semakin ketara dalam arena politik tanah air masa kini. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, jika dulu undi orang Melayu mungkin boleh dibahagikan kepada 70% untuk UMNO dan 30% untuk PAS. Namun katanya situasi sekarang sudah jauh berubah. Nak kata daripada dulu orang Melayu bulat-bulat memberi kepada UMNO ataupun satu parti adalah tidak benar. Tapi apa yang menjadi alarming pada sekarang untuk orang Melayu adalah mungkin perpecahan itu lebih ketara. Kalau dulu maybe 70% UMNO, 30% PAS, tapi sekarang ni kita tahu berpecah dengan begitu dahsyat sekali. 50% PN, 30% UMNO dan juga 10% lebih kepada PH pada pilihan raya lepas. Dan itu menimbulkan tanda tanya. Pertama, perpecahan itu lebih ketara. Yang kedua, dalam keadaan di mana undi China sebagai contoh hampir 100% pergi kepada satu parti.
Menurutnya, situasi itu berbeza dengan undi orang Cina yang dilihat lebih memihak kepada satu parti. Dan saya bukanlah nak menimbulkan teori konspirasi yang mengatakan bahawa sebahagian besar daripada pengundi Cina bagi kepada DAP, seolah-olah that is a Chinese conspiracy. I don't buy that, ya. Tetapi secara kebetulan dan juga atas sebab kelemahan MCA dan juga parti-parti Cina yang lain, pengundi Cina dah tak ada pilihan. Jadi de facto 95 hingga 100% daripada undi Cina pergi kepada DAP. Dan jika anda seorang pengundi Melayu yang tidak ada niat yang racial pun, you will think, oh, there's something wrong here. Kenapa kita tidak boleh ada at least better political unity ataupun kesepakatan yang lebih jitu, sedangkan kaum lain, contoh kaum Cina, ada kesepakatan tersebut walaupun tidak sengaja, walaupun tidak konspirasi. Ya. PAS terus memainkan isu agama dan kaum. Kali ini dengan menyamakan isu pemilikan tanah di Pulau Pinang dengan keadaan di Palestin serta Israel. Mengetengahkan isu itu di media sosial, PAS membangkitkan bagaimana Israel menguasai tanah Palestin dari 1.5% pada 1918 sehinggalah rakyat Palestin menjadi pelarian di negara sendiri. Artikel di media sosial PAS itu mendakwa kajian pada 2010 mendapati pemilikan tanah orang Melayu di Pulau Pinang hanya tinggal 27%. Parti itu mendakwa Pulau Pinang membuat rampasan bersistem dalam mengambil alih pemilikan dan menguasai kawasan yang asalnya majoriti Melayu Islam. Perkara itu dakwa mereka dibuat dengan menukar status tanah luar bandar kepada bandar serta membuat projek mega dan pembangunan mewah. PAS bagaimanapun tidak mengemukakan bukti terhadap dakwaan tersebut. Katanya jika perkara ini tidak dihalang, tidak mustahil 50 tahun akan datang, lenyaplah orang Melayu di tanah air mereka sendiri. Sementara itu, kempen PAS itu mengejutkan anggota Parlimen Kerajaan yang menganggapnya sebagai naratif politik sempit. Katanya amat mengejutkan PAS merendahkan keabsahan perjuangan rakyat Palestin untuk menyesuaikan dengan naratif politik sempit mereka. PAS sebelum ini membangkitkan beberapa isu berkaitan agama dan kaum seperti menuduh DAP sebagai komunis selain mendakwa orang bukan Melayu paling banyak memberi rasuah. PAS kini menjalankan kempen Kalih Pulau Pinang dalam rangka mereka menyerang kubu kuat DAP itu dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. DAP menguasai Pulau Pinang sejak 2008, ketika itu parti itu bersama Gabungan Pakatan Rakyat yang dianggotai PKR dan PAS ketika itu, sekaligus mengetepikan penguasaan lama Gerakan dan BN. Presiden PAS Abdul Hadi Awang terus mengecam kerajaan Malaysia yang ada sekarang dengan menganggap ia dikendalikan oleh golongan tidak memoral sama sekali, termasuk banduan dan perasuah serta tidak berakidah. Beliau turut menggambarkan kerajaan negara ini menjadi lebih teruk dan tidak dapat diubah keadaannya kerana dikelilingi syaitan-syaitan bisu. Dia kemudian meletakkan kesalahan atas keadaan yang dianggapnya buruk itu kepada orang Islam yang gagal memilih pemimpin yang baik. Katanya kita sedang menyaksikan kerajaan campuran daripada kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak berakhlak, terdiri daripada banduan, perasuah dan penipu yang tidak berakidah dan tidak berakhlak. Dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu yang mendiamkan diri terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Hal ini berlaku akibat daripada meninggalkan kewajipan memilih pemimpin yang beriman dan berakhlak. Menurut ahli Parlimen Marang itu, seseorang individu yang hanya berilmu masih tidak memadai untuk menjadi pemimpin kerana mereka perlu juga beriman, berakhlak baik dan bertafakur. Dia yang pernah dilantik menjadi Duta Khas Bertaraf Menteri oleh kerajaan sebelum ini beranggapan rakyat berada dalam keadaan paling berbahaya kerana negara ini didakwanya diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam. Keadaan ini berlaku, tambah Abdul Hadi, apabila umat Islam kita berpecah belah sehingga ia dikuasai oleh kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam. Keadaan itu berlaku, dakwanya, kerana ramai orang Islam yang tidak keluar mengundi. Politik di Malaysia kini sedang memanas kerana semua parti politik sedang membuat gerakan sebagai menghadapi pilihan raya di 6 negeri dengan 3 daripadanya sedang ditadbir PAS dan manakala selebihnya PH. Abdul Hadi berkata ketika ini, ramai penganut Islam yang tidak memahami agama walaupun ia bersifat sempurna. Antara lain katanya kerana umat Islam terbabit menganggap pengundi dalam pilihan raya bukanlah satu kewajipan. Abdul Hadi juga mendakwa pengundi yang terbabit dalam pilihan raya sebelum ini pula hanya memilih golongan pembohong atau mangsa pembohongan. Tindakan itu katanya seperti menyediakan diri masing-masing untuk ditimpa bencana sama ada di dunia atau selepasnya. Katanya malangnya dipilih mereka yang menipu dan ditipu. Malah ada juga yang benci lalu memilih untuk tidak mengundi.
Mereka seakan-akan menyerah diri kepada musuh untuk sama-sama mendapat kehinaan dunia sebelum mendapat kehinaan di akhirat kerana tidak menunaikan kewajipan yang besar mengundi dalam Islam. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.